Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang telah dijanjikan, untuk permulaan ini kita akan berbincang mengenai PKPB dari sektor pengangkutan awam, dan hari ini kita akan bawakan kepada anda semua Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Rail iaitu Abdul Hadi Amran. Tetapi sebelum itu kita lihat dahulu apakah SOP terhadap sektor pengangkutan awam ini. Ini di kaca TV anda sekarang, ini adalah SOP terhadap sektor pengangkutan awam darat rail, yang mana waktu beroperasi daripada jam 5 pagi sehingga 12 malam, dan waktu kehadiran pelanggan pula adalah daripada 6 pagi sehingga 11 malam, dan kapasiti pekerja 100%. Apakah tindakannya? Memastikan pemakaian face mask dan hand sanitizer, yang mana menyediakan papan tanda dan signage untuk menggalakkan pemakaian face mask dan menggunakan hand sanitizer. Dan pihak Rapid juga menyediakan fasiliti hebahan awam tentang kepentingan pemakaian face mask dan mengutamakan kebersihan. Dan juga antara arahan tetap juga Akta yang terlibat, Akta 342, Pekeliling MKN dan juga KKM. Yang kedua di situ tindakannya pembersihan dan sanitasi. Penerangan secara ringkasnya, pembersihan train dan fasiliti selepas setiap trip serta di depo setelah tamat waktu operasi. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan fasiliti dan transaksi elektronik, yang mana menggalakkan pembelian tiket secara online dan penggunaan kad transaksi bukan tunai seperti pas bulanan dan touch and go. Dan ini pula yang keempat, mengambil dan merekod suhu pekerja dan penumpang, yang mana pihak penyedia perkhidmatan perlu menyediakan thermal scanner di semua pintu masuk premis dan stesen. Dan yang kelima, memastikan penjarakan sosial 1 meter sekurang-kurangnya di premis perniagaan, yang mana pihak penyedia perkhidmatan haruslah memastikan penjarakan sosial 1 meter semasa penumpang berada di kawasan premis perniagaan. Dan juga kita dapat lihat juga gambar yang dipost oleh pihak Rapid. Dalam train itu dia letakkan tip penjarakan sosial 1 meter untuk sebagai panduan kepada penumpang dalam train tersebut. Dan bagi berbicara lebih lanjut mengenai PKPB, utamakan penjarakan sosial sektor pengangkutan awam, kita bersama dengan Abdul Hadi Amran, Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Rail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini? Sihat, Cik Ridwan. Ya, sihat, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Berpuasa, insya-Allah. Kita merah temanya hari ini. Merah. Alhamdulillah. Merah. Di awalnya lah, bagaimana persediaan Rapid dalam memastikan pematuhan SOP ini? Okey, begini dia masa mula-mula kita bermula dengan PKP dahulu. Kita sudah kita sudah mengurangkan waktu operasi. Waktu operasi kita daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi, dan malam 16 petang antara pukul 4 hingga 10 malam. Okey. So bila datangnya PKPB ini yang bermula hari ini, kita buat lebih banyak lagi kata orang SOP berdasarkan apa yang telah dikeluarkan oleh MKN dan juga Kementerian Pengangkutan. Okey. So antara lainnya di stesen, pertama kita akan buat saringan, saringan kepada para penumpang. Buat masa ini kita akan menggunakan termometer sahaja dulu, di semua stesen. Maknanya penumpang kedua beratur, dia norma baru, norma baru maknanya dia kena adakan penjarakan. Even untuk masuk stesen pun dah start ada, kita letak marker atau tanda-tanda untuk panduan para pengguna pengangkutan awam ini. Okey. Dan bila kita buat penjarakan sosial ini, sudah tentunya kapasiti train kita akan berkurangan. Okey. Saya beri contoh, kalau dahulu MRT satu set train itu boleh membawa lebih kurang 1,200 penumpang. Sekarang hanya kita boleh bawa 250 orang sahaja. 1,200 itu termasuk yang berdiri? Termasuk yang berdiri itu. Baik. Sekarang kita hanya boleh bawa 250 orang sahaja untuk satu trip maksimum. 250 orang daripada 1,000 orang daripada awal. 1,000 orang, ya. So kita lihat itu dalam lebih kurang 30 ke 35% saja kapasiti yang kita boleh beri. Ya. So ini akan memberi kesan kepada waktu menunggu para penumpang, ya.
dan ia akan memakan masa yang lama, dan kita sangat berharap pada kerjasama pada penumpang lah dalam soal ini. Okey. Dan di dalam stesen pula kita sedang menyediakan sanitizer. Kita sangat menggalak kalau ikut MOT punya guideline semalam, penumpang semua kena memakai topeng muka. Diwajibkan. Tapi untuk awal-awal ni kita akan memberi nasihat saja dulu supaya diorang, kita tak boleh terus secara terus implement benda ni kan. So kita kena bagi masa juga pada yang tu. Mana yang sudah menggunakan masa PKP 1, 2 atau 3, diorang sudah faham. Diorang sudah memakai topeng muka. Jadi tadi Tuan telah bercerita bagaimana kapasiti itu dikurangkan sehingga 35%. Dan juga waktu menunggu mungkin akan menjadi lebih panjang kepada pekerja-pekerja ataupun penumpang-penumpang. Cuma satu agak membimbangkan apabila contohnya stesen-stesen yang menjadi tumpuan KL Sentral, Masjid Jamek, yang sebelum ini memang kita tahu dia terlampau ramai orang. Lagilah apabila waktu menunggu itu lagi lama, mungkin lagi ramai. Jadi bagaimana persediaan dan juga untuk menangani situasi ini? Salah satu langkah kita panjangkan waktu puncak. Ya, itu yang kita buat dulu sekarang ni. Maknanya kalau dulu waktu puncak pagi dari pukul 7 sampai 9 pagi, sekarang kita tambahkan dia daripada pukul 7 sampai 11 pagi. Okey, so supaya para pengguna boleh mengatur perjalanannya supaya tidak berlaku kesesakan basically. Dan dari segi kami di stesen pula, kita akan melepaskan kita punya pengguna ini berperingkat. Maknanya jika di stesen itu hanya boleh 50 orang je masuk, kita akan lepaskan 50 orang sahaja. Kita kena berlaku adil pada pengguna-pengguna di stesen-stesen yang berlainan untuk berpeluang menaiki tren. Okey. Dari segi kita punya frekuensi atau jadual, kita maintain sekarang. Cuma kita buat macam tu, dan kita akan lepaskan secara berperingkat di entrance dan juga di platform. Okey, kita ada penambahan kaki tangan untuk memastikan perkara ini berlaku. Dan kita ada juga kaki tangan yang bergerak daripada teren ke teren untuk membuat macam pemantauan, pengawasan supaya benda ini berterusan. Itu kita kena buat sebab, tapi kita memerlukan kaki tangan yang lebih ramai. Ini gambar ini diambil pada waktu bila? Waktu PKP biasa hari itu? Ini baru PKP biasa dulu. Kita sudah bermula juga. Kita bermula bila kita sudah mendapat termometer untuk dicuba. So that ada kita boleh tu, dan kalau kita lihat ada juga penjarakan untuk pengguna. Semua kita dah buat dari awal, kita dah menjangkakan benda ini akan berlaku basically. Cuma secara di pihak kami telah cuba bagi yang terbaik. Yang terbaik, dan kami memerlukan kerjasama semua pihak sebenarnya. Sangat-sangat memerlukan kerjasama. Kalau tidak, benda ini tidak akan boleh berlaku. Saya boleh bayangkan orang akan menunggu di luar stesen sampai ke tepi jalan sebenarnya. Baik, bila kita melihat SOP yang telah dibacakan oleh Ridwan pada pembukaan sebentar tadi, salah satu SOP yang telah ditetapkan ialah pembersihan tren dan juga fasiliti di setiap stesen dan juga di akhir depo selepas tamatnya. Mungkin tuan boleh terangkan keberkesanan dan efisiennya SOP ini. Okey. Seperti yang dah Puan cakap tadi, memang buat masa ni kita memang ada kita punya prosedur sebenarnya untuk mencegah COVID-19 ni. Maknanya kalau dulu kita cuci tren kita satu hari sekali, okey. Tapi sekarang kita tambah dalam waktu operasi pun di stesen-stesen yang di hujung, maknanya di terminal stesen, kita akan membuat pembersihan segera. Maknanya cleaner kita, pembersih kita akan masuk dan mencuci bahagian-bahagian seperti tempat pemegang tangan, pintu tren dan benda-benda macam ni yang akan disentuh oleh pelanggan pengguna sebenarnya. Inti yang kita panggil touch point Benda ni sangat penting untuk kita bersihkan. Benda ni yang selalu membawa kepada penyebaran COVID-19. Dan benda ni kita masih teruskan lagi. Kita masih akan teruskan lagi pasal kita akan buatnya selagi diperlukan. Maksudnya secara berjangka panjang saya rasa. Tak akan boleh berhenti dalam masa 1 bulan atau 2 bulan. Akan diteruskan. Sampai satu ketiga kita rasa kita dah dapat vaksin dia katakan. Dan mungkin kita boleh
kurangkan balik. Jika kita lihat ya tadi lintas langsung Andy Reza tu, kita boleh lihat di belakang tu pekerja ataupun kaki tangan sedang melakukan pemeriksaan suhu badan, ada juga yang memberikan sanitasi tangan. Jadi bagaimana sebenarnya majikan nak menyusun atur waktu kerja ataupun kerja hakiki sebenarnya pekerja tu. Mungkin mereka sepatutnya duduk di kaunter, tapi tiba-tiba sekarang ni norma baharu mereka perlu menyukat suhu badan dan sebagainya. Ada pertambahan tugas maksudnya. Bagaimana? Basically macam ni, kita ada numbers of kita punya nombor pekerja kita, ya. Yang di kaunter tetap akan ada di kaunter. Dia tidak boleh keluar pasal dia perlu melayankan orang yang membeli tiket, memperoleh dia punya pas 100, pas 50 tu, ya, yang sangat banyak penggunanya. Okey. Kita menambah sebenarnya kaki tangan kita, ya. Maknanya dia kalau kita pergi ke stesen hari ini, di entrance akan ada 2 orang yang menunggu selalunya. Stesen yang busy, yang sibuk, yang kurang sibuk mungkin ada seorang saja. Pasal kita pun ada kekangan kaki tangan. So basically kita daripada bahagian-bahagian sokongan kita minta bantuan untuk dia orang ni turun. Dan kita ada polis bantuan kita juga yang membantu pada masa yang sama. So terutamanya di pintu masuk. Saya dia orang ni ada kuasa sikit kan. Jadi untuk kontrol tu saya rasa lebih bersesuaian di situ. Betul. Mungkin untuk mendapatkan kembali kehidupan normal yang dahulu itu mungkin kita memerlukan satu jarak masa yang agak panjang. Betul. Dan kita perlu biasakan dengan norma baru yang seperti mana kita sepanjang perbincangan ini. Cuma dari aspek selepas daripada PKPB ini mungkin pasca COVID-19, apakah perancangan Rapid KL? Rapid dan prasarana. Saya rasa benda ini akan menjadi bukan lagi norma baru, dah jadi norma daripada kaki tangan kita. Kita akan teruskan juga, tapi itulah seperti saya cakap tadi, kalau kita meneruskan SOP yang ada sekarang ni, memang kita tidak akan dapat jumlah penumpang yang akan kita bawa seperti sebelum COVID-19. Takkan kita dapatnya. Unless kita boleh dengan nasihat Kementerian Kesihatan atau sebagainya, boleh melaksanakan, mengurangkan dari segi penjarakan sosial. Ya, seperti di Jepun dah jadi macam dia punya budaya. Dia orang keluar pakai mask. Di Korea pun sama. Dan kalau kita tengok di Taiwan lagi bagus, dia punya kata orang pengawalan COVID-19 di Taiwan. Pasal dia punya rakyat memang menjaga dia punya kesihatan diri sendiri. Sebab tu dia daripada 400 lebih kes tiada kematian langsung di Korea, di Taiwan. Dia sangat cepat dia punya tu. So kita di Malaysia ni kita boleh buat macam tu dengan syarat kita sendiri ni dan pengguna-pengguna public transport ni mengamalkan kebersihan diri, ya, menggunakan sanitizer, pakai mask dan mengamalkan penjarakan sosial, ya. Okey. Satu lagi mungkin satu orang kata kemungkinan yang akan berlaku adalah apabila berlakunya pengurangan penumpang terhadap rapid, akan berlakunya impak dari segi ekonomi. Jadi orang akan takut apabila berlakunya impak terhadap ekonomi, rapid terpaksa menaikkan harga tiket. Adakah kemungkinan itu akan berlaku ataupun tidak? Okey, soalan yang boleh saya jawab, tapi dia memerlukan pihak-pihak lain tu. Kita punya struktur tambang sebenarnya dikawal oleh pihak kerajaan. Kita tidak boleh menaikkan tambang kita sesuka hati. Ia mesti melalui kajian dan sebagainya, dan dibentangkan juga di kabinet sebenarnya untuk kelulusan. So dari segi ini, jika perlu mungkinlah saya rasa, tapi saya rasa tidak. Even sekarang pun, masa ni pun tambang kita tidak apa kata orang melambangkan tambang sebenarnya. Ada apa kata orang unsur-unsur subsidi di situ juga, ya, macam PAS 100 dan PAS 50, sangat banyak subsidinya di situ. Jika tadi Tuan mengatakan kita boleh mengawal mereka yang hendak pergi ke kerja, tapi bagaimana pula mereka yang nak pulang ke kerja ni? Sebab waktu pulang ke kerja ni rasanya selalunya waktu sama ya, 4, 5 ataupun 10 kalau shopping kompleks ke apa. Nak mengawal mereka, terutama sebab tadi kita tengok kena cek suhu badan, kena pakai cacai pembasmi tangan. Jadi nak beratur, nak memastikan tiada kebanjiran berlaku dekat stesen tu, bagaimana sebenarnya? Dia macam ni. Di sebelah petang waktu balik pun kita ada waktu
yang kita panjangkan sebenarnya. Panjangkan Macam juga. bulan puasa ni orang balik awal. Orang balik pukul 4. So kita panjangkan, kita start pada pukul 4 untuk waktu puncak sebelah petang 4 sampai pukul 7. Saya pukul 7 orang dah sampai ke di rumah lah. So itu salah satu cara kita untuk menangani isu lambakan penumpang lah basically. Dan pekerja kita tetap ada juga sampai malam. Kita operate daripada 6 pagi sampai pukul 12, dia orang tetap akan ada di stesen. So saya seperti pagi tadi yang Ibu Menteri cakap orang masih was-was lagi sebenarnya. Memang saya boleh terima tu. Memang saya dah anggap pun akan berlaku ni, orang masih was-was. Saya sendiri pun was-was juga sebenarnya. Tapi ini yang akan kita buat, Okey, kalau after this bila orang sudah biasa, dia akan tahu, dia akan plan dia punya, akan rancang dia punya waktu pulang pukul berapa, kan? Kita talking about maybe 40 ke 50% kekurangan kapasiti ni untuk semua jenis LRT, MRT dan monorail, dan bas kami juga basically. So kerjasama semua sangat perlulah. Daripada majikan juga dari segi waktu kerja anjal. Kena fleksibel, sangat betul. penting untuk membantu kami. Kalau boleh kerja dari rumah lagi bagus. Tu jadi nasihat saya, kalau tak perlu naik public transport jangan naik. Naik hanya bila-bila sangat perlu saja untuk ke kerja dan sebagainya. Dan masih ada lagi sektor yang membenarkan kerja daripada rumah sehingga habis PKP. Sebab itulah hashtag kita jaga kita. Dan sebab kita mesti menang. Ya, kita mesti menang. Sebab perkara ini bukan hanya bertumpu kepada seorang saja. Kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Pun, terima kasih diucapkan. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia menjemput kerana saya. sudi bersama dengan kita hari ini. Selamat berpuasa. Sama-sama kita. Dan selamat untuk terus kita berjuang